Cekok dia macam ni, tutup mulut tak boleh jerit. Oh, jahat gila. Jadi untuk harapan aku 2023 ni kan, kita dah plan. Of course tak menjadi benda tu. Bukan semuanya tak menjadi. Dia jadi bila kita plan semuanya apa orang panggil? Hangat-hangat teh ayam. Hangat teh ayam. Salam guys, 2023 bakal muncul sebentar nanti. Oh dah. Okay, tak ada sekali lagi. Welcome to Terabat Podcast. Wow, 2023 dah baik kita. Ya dah. Weh, kalau ikut kan penubuhan kita berapa tahun lah? 5 setahun. Dekat weh 5 apa? Saja. mana Kita- setahun? Ha? Berapa bulan lah? Berapa bulan Sebab kita mula lewat lah. Nak masuk setahun dah. Okay, guys. Kita sikit lagi nak masuk anniversary kita yang ke setahun lah. Ya. 12 bulan dah kita beroperasi. Tapi tu anniversary untuk bila kita dah start podcast. Ya. Perancangan tu dah 5 tahun. Ya, betul. Yes, sir. Rancangan dah lama, tapi anniversary baru setahun. Okay guys, macam biasa guys, jenuh nak remind daripada macam mana. Kita perlu remind setiap hari daripada. Tak perlu. Kita start terus dengan kita punya show. Kita start terus ya no. Macam biasa, tahu Spotify kami ada, YouTube kami ada, IG kami ada, TikTok kami ada. Empat Semua tahun ada. macam apa. Semua ada. Depa kena tahu kerja depa, depa kena buat apa kan. Okay. So guys, untuk tahun 2023 ni guys kan. Dengar katanya nak berlaku inflasi ke apa bagian. Hampa semua dah bersedia. Dengan keazaman tahun baru apa semua apa dah, adakah kita semua dah bersedia? Macam mana Aman? Saya tengok Aman lebih bermaya hari ni, kenapa? Penat semalam. Oh, pernah semalam. Okay. so okay. Macam mana dengan Aman? Aman rasa bersedia nak dengan keazaman Aman Ekonomi lah. Ekonomi. apa saja? Mental, fizikal. Sebenarnya aku tiap-tiap tahun tak ada azam. Oh ya. Sebab apa? Sebab kadang kalau kita fikir tahun depan aku nak azam macam ni kan, Okay. kita penat lah nak ligan. So better kita set 10 tahun akan datang apa yang kita nak achieve. Long term terus. 5 tahun ke. Faham. Oh, so sebab sekarang ni Aman belum jawab soalan saya lagi. Ya. So adakah Aman bersedia. 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 Sebab apa? Adakah Aman dah buat langkah awal ke? Sebab sebelum ni kita dah buat langkah awal lah. Okay. Buat simpanan apa semua untuk emergency. Faham. So simpanan ni sangat penting lah. Ya, betul. Tapi beza ke Azam dengan harapan? Oh, tu Azam juga. yang kena kad merah. Bukan yang tu. Bukan yang tu. Azam, harapan, target. Azam kat merah. Nak Malaysia Vietnam itu. Nampak sangat tak tengok. Nampak sangat tak tengok. Apa tak suka Malaysia. Duduk Malaysia je. Aduh. Bukan tak mau sokong Malaysia, tapi sebabkan kita kecewa atas kekalahan France baru-baru ni. Oh, masih berduka lagi ya? Ya, masih berluka. Ya. Kekalahan France ke kekalahan Jerman? Hari ni kita bukan nak semasa Jerman, kita nak semasa France. Okay. Cuma pasal Azam. Pasal 2023. Azam. Alright. So untuk decision maker, Ya, decision maker untuk life masing-masing. Maksudnya yang pembuat keputusan Ya. untuk kehidupan sendiri. Ya. Apakah yang faham untuk persediaan menghadapi tahun baru? Bukan menghadapi tahun baru saja, menghadapi perkara baru. Ya. Apakah persediaan yang hampa faham untuk kita sediakan, untuk kita orang panggil ready kan, prepare kan, sama kan ayatku? Ya, ready, prepare sama je. Saya boleh. Ya, betul. Malah soalan kamu sama macam soalan saya tadi. Okey, kalau persediaan saya dah mula belajar memasak goreng telur. Okey weh. Goreng telur sebab saya dengar macam-macam berita yang kata harga nak naik kau-kau lah. Tapi hang kena belajar goreng benda lain pula. Ya, Sebab telur ni susah jumpa. Oh, betul. Barel. Tu. Ha. Benda ni dah jadi rare. Saya tak risau 2023 nanti. Benda tu dah jadi rare vintage. Betul. Lagi susah nak jumpa. Tapi Ya. tak tahu pasal isu telur ni, kita kena patah balik kepada kita punya menteri lah. Menteri kita. Ahmad Sabu. Sekarang ni dah menghilang lah ni. Isu import telur masuk ni dia dah menghilang lah. Sebelum ni dia pom-pom sangat kan. Simpan kat rumah dia abang. Tu. Kan Daripada Vivo. kan itu waktu dia naik di menteri kan. Ramai yang komen kata menteri ni reti masak lah. Tapi memang betul telur dia simpan kat rumah dia apa semua. Lah, tapi tengoklah benda tu tak dinafikan sebab kita punya Prime Minister pun letak jawatan kepada Ahmad Sabu pun Menteri Penilaian Makanan. Keterjaminan makanan. Ya.
So macam bro, apa yang macam saya dah mula belajar lah sikit-sikit memasak apa semua, nak belajar jimat. Macam bro, untuk hadapi tahun baru, untuk hadapi perkara baru persiapkan diri lah. Which is diri ni tak nak terlalu excited, tak nak terlalu gopoh. Sagi risau perkara yang kita buat tu akan over ataupun silap-silap tak jadi. Setuju. So macam bro? Aku punya sama macam Aman. Tiap tahun tak pernah ada azam lah. Sebab aku jenis yang kalau aku target benda tu, aku akan ligan kau dapat. So bila kalau contoh lah, hujung tahun tu aku tak dapat benda tu, aku akan dia kacau lah mental aku. Stress lah. Stress. So benda tu buat kita ada limitation. Limitation. So bila masuk tahun baru ni, aku gamble je lah. Tapi sorry to say, kalau untuk yang kita sebutkan tadi tu azam. Okay, saya baru tahu azam kena kad merah. Lambat tu. Okay. Jadi azam dia ada perbezaan azam, harapan dan target. Adakah ketiga-tiga tu sama? Tak tahu nak kata. Asal macam sama. Macam benda yang sama. Kalau ikut kajian saintifik ya sama. Oh yo, ada saintifik ah. Nama saintifik dia apa? Pythagoras. Pythagoras Theorem Pythagoras Okay, saya nak tanya. Apa dia tadi point kita? Azam, harapan dan target. Okay, bahasa Melayu target apa? Target tu bahasa Melayu tu target tu adalah misi. Yo kau. Yo. Achieve. Bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu apa dia untuk target? Tak tahulah sebab Capaian. So azam dengan capaian benda yang sama. Macam lain. Tak pasti lah. Kita Sebab azam betul kita mencapaikan. Tapi kalau kita azam. Mudah. Tapi kalau mengikut pemahaman yang kita selama ni kita hidup kan, tak tahu benda ni betul atau tak, tapi kita dengar base atas orang bersembang. Tak apa, azam boleh bawa ke tahun depan. Maksudnya azam ni satu benda yang kita berazam lah. Dia bukan jadi satu sampai nazar lagi lah. Kita baru berazam nak buat. Tapi saya rasa untuk target kita dah bernekat untuk buat. Kan? Kalau untuk harapan pula, kita berharap benda tu menjadi atau benda tu berubah, tapi bukan kita yang buat. Faham tak maksud saya tu? Saya agak pening sikit cuma saya faham maksud tu. Oh, maksudnya definisi dia lain-lain. Dia berbeza lah. Rasanya lah dia berbeza. Okay. Cuma adakah semua tu membawa satu maksud yang sama? Sama kalau masuk dalam terbit, dia bawa satu tajuk yang sama. Kita akan kupas tajuk yang sama. Okay kan, tu macam azam tahun lepas buat ke tahun baru kan. So kan selalu orang kata, what is your azam tahun baru, what is your new year plan semua. Hampa tak usah cringe tu. Macam cringe macam semua orang sebut, dah lah sebut benda yang sama lah. Bukan semua sebut benda yang detail ke apa ke. Betul. Kalau bagi aku benda tu nak kata cringe tu tak jugalah, sebab yang tu dah menjadi satu lifestyle manusia. Budaya. Mungkin benda tu macam kita sembang lah, macam kita buka episod sebelum ni. Dia menjadi satu topik untuk seseorang tu start interact dengan orang lain. Kalau kita nak try girlfriend ni untuk tahun baru ni cantik juga. Apakah azam you? Mulakan dengan ayat tu. Approach cara tu. Tapi kalau katanya cringe tu ada juga. Bukan cringe lah. Dia jadi macam, dia bukan level cringe tau. Dia jadi level macam, weh, tak ada soalan lain ke? Yang tu kita boleh kategori buat. Annoying lah. Atau benda tu klise. Sebab semua orang tanya benda yang sama. Klise. So macam Aman rasa benda tu klise je. Sangat lah. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok balik kan, dekat media sosial kan, orang post kan, azam aku nak kurus lah apa semua kan. Tak apalah tahun ni aku azam nak kurus, tiba-tiba tak kurus kan. Ambil azam yang tahun lepas masuk tahun baru. Lepas tu delay. Tak, masalahnya yang ni apa yang saya rasa yang saya perasan kan, bila kita tak sebut macam tu, kalau kita nak kurus, bila kita tak plan untuk kurus, kita boleh kurus. Bila kita buat plan, dia tak akan kurus. Benda tu akan fail. Dia akan plan je. Cuba bayangkan lah, minta maaf, saya punya mic ni problem. Tak ada masalah. Cuba bayangkan lah satu situasi, kita dah plan. Of course tak menjadi benda tu. Bukan semuanya tak menjadi. Dia jadi bila kita plan semuanya take apa orang panggil? Hangat teh ayam. Hangat teh ayam. Okey, tapi
dah plan pergi cerita pula orang Azam aku tahun ni nak kurih. Kalau buat 10 orang tanya, macam kita faham bila orang tua-tua cakap benda yang kita plan jangan cerita kat orang. Jadi sebab tu aku tak pernah cerita kat orang kata aku nak kurih. Okay. So maknanya macam bro berazam ke tidak untuk kurus? Tak, tapi kena tengok kepada realiti sekarang. Maksudnya aku tak kurih-kurih, maksudnya aku cerita ke orang. Okay, faham. Faham situasi tu? Mungkin Aman sama juga ke? Tak. Oh tak bukan. Bukan. Betul. Tak, satu lagi, saya tak tahu apa benda ni macam kita cakap ni. Bila kita cerita ke orang, benda tu dia akan gagal tau. Peratus untuk gagal tu tinggi tau. Adakah ini benda ni nak dikatakan badi ke apa ke? Sebab saya pasal nak, kalau saya bagi tahu orang, okay, aku rasa aku nak buat satu tim bola sepak confirm tak jadi punya. Bila saya plan last minute kata, weh jom ajak budak-budak taman ni buat satu tim bola, benda tu boleh jadi dengan jayanya pula. Saya pasal benda tu baik kali atas pengalaman lah. Kebiasaannya last minute ni selalu menjadi kan. Yes. Cuma nak tanya, situasi ni soalan ni agak yang orang cakap akan menyentuh sensitivity. Okay. Azam yang tak jadi, adakah kita dikategorikan sebagai munafik? Uish, berat soalan ni. Jauh sangat. Okay, sebelum tu kita kena tahu lah definisi munafik apa? Munafik is orang yang membuat perbuatan nifak. Okay. Nifak tu adalah perbuatan di mana dia bercakap tak telus, dia berjanji dia tak tepati. Okay. Jadi bila dia berazam, dia cerita ke orang, tahun ni aku ingat aku akan bangunkan, contoh, saya tak mau sentuh sensitivity rakyat. Saya akan hapuskan tol. Dia berazam, okay? Ataupun manifesto tu kita tak tepi. Okay, kita bagi untuk satu situasi yang mudah faham. Aku berazam tahun ni aku nak bawa mak ayah aku pergi umrah, canang habis. Tapi dia tak bawa. Adakah dia dikategorikan orang munafik? Satu lagi soalan tu, adakah dia munafik dengan diri dia sendiri? Sebab dia berazam dengan diri dia sendiri. Maksudnya rakyat Malaysia ni majoritinya munafik. No pisang man. Tak, sebab setiap tahun kita ni munafik. Bantai dah. Dah ini bukan sebab keluar fatwa apa. Cuma kalau ikut logik okey kan kita tengok ni maksud munafik tu apa semua kan. Logik benda tu. Betul tak? Sebab tu kalau macam aku dengan Ali senang kan. Macam Setiap tahun tak ada, tiap masuk tahun baru tak ada azam. Ya, senang. Target long term terus. Okay, macam tu kalau long term tu tak capai yang Zong. Adakah munafik long term? Tapi kalau macam long term tu dia lebih kepada planning lah, perancangan. Ya, faham. Ni macam ada target apa semua tu. Tapi macam soalan saya tadi tu, saya rasa macam saya nak tarik balik soalan tu. Sebab apa? Sebab saya risau viewer kita ni akan hantam saya. Confirm. Tapi itulah pertanyaan saya. Kalau kata tuan-tuan dan perempuan yang menonton kita orang terfikir benda yang sama, please komen dekat kita. Ya, komen. Kita ada ruangan komen. Alright, YouTube, Spotify dah. Macam azam tu, selalu benda yang ditanya tu bagi aku okey lagi tau. Aku tak annoying tau benda tu. Sebab kalau ikutkan aku pun macam mereka ni tiap-tiap tahun baru tak ada azam, terus long term. Aku kadang-kadang ada lah benda azam, tapi long term tu tak ada. Maksudnya azam tahun ni okey, dapat satu benda yang kita tahu 2023 F1 akan datang balik ke Sepang contohlah. Okey, aku berazam, okey, macam mana sekalipun tahun ni aku kena pergi turun Sepang untuk tengok F1. Maksudnya azam aku berubah mengikut situasi dalam tahun tu. Okey, faham. Oh yalah kan selalu orang beritahu awal tahun kena azam kan. Azam siap-siap. Tak juga macam tu kalau ada event apa-apa ke dalam azam kita tak ada pergi tapi betul. Tapi yang untuk annoying azam tu rasanya benda tu tak annoying lagi. Aku paling annoying lawak tahun baru man. Lawak tahun baru. Setelik keluar tahun depan. Aku geram tu lawak tahun baru. Aku kentut tahun ni baru tahun depan. Jumpa tahun depan esok. Benda tu lagi klise tu. Semua orang sebut benda tu. Dan kita sekarang ni untuk audience semua, kita rekod hari ni adalah 30 hari bulan. Ya. 30 hari bulan 12. Okey. Jadi kita akan posting video ni pada tahun depan. So macam dah. Benda ni apa pasal klise lawak kan. Aku tak tidur setahun. Aku tidur malam ni, lepas tu tahun depan baru aku bangun. Tak tidur tu. Tak tidur tu. Kira masuk ke 12 kan tahun baru. Tak tidur setahun tu. Macam rekod. Benda ni macam klise ke lah. Semua orang buat lawak ni tu. Lepas tu selalu lah kalau nak malam tahun baru kan, grup-grup family mesti dapat mesej-mesej.
Benda ni saya tak usah klise lah. Doa-doa tahun baru apa semua bagus lah. Bagus lah benda tu. Bagus lah. Hatu nak hantam Hatu bahan hantam. Tak bukan. Maksudnya saya kata bagus lah. Tapi macam yang Yus maksudkan tadi tu, dia bukannya nak mengatakan satu azam ni satu perbuatan yang annoying. Cuma kadang azam-azam yang dia orang create tu annoying. Ya, betul. Seperti contoh? Contohnya macam tahun 2023 ni azam I nak try untuk someone boyfriend yang lebih tinggi daripada I. Dia macam aku macam hang berazam, yes, good untuk hang mencari. Tapi awak tiap-tiap baru tukar boyfriend ke apa mak? Tu. Ada kontrak, boyfriend kontrak. Kalau saya ada soalan. Sorry menyimpang soalan ni. Kan kalau kita sebut boyfriend kontrak kan, selama ni kan ada filem suami kontrak apa semua kan. Suami kontrak apa semua kan. So selalunya kan, kalau kita ikut sistem Syiah, Syiah kan apa, kahwin apa, kahwin muta'ah. Kahwin muta'ah kan kontrak juga. Kontrak. So maksudnya contohnya kalau yang geng-geng duk pakai sistem boyfriend kontrak ni apa semua, Syiah. Belajar apa Syiah. Senang-senang saya jatuhkan fatwa kan. Hentam dia. Tak lah sebab sistem tu. Faham tak? Bila kita tengok balik sistem tu, dengan sistem yang orang law normalisasi kan, ni sama ya. Betul tak? Tapi untuk yang boyfriend dengan girlfriend ni, dia orang tak tahu, dia orang dah tunang tau. Ya, betul setuju. Yes. Bila dua-dua setuju untuk bernikah. Ya. Jadi dah tunang. Kalau ikutkan aku ni, aku dah ada bekas tunang 2. Dua orang ah. 2 orang bekas tunang. Wow. Ni ada macam gas. 1, 2. Sedang ke apa? Satu bekas. Bukan dah satu. Bukan 3. Satu sedang. Satu sedang Satu sedang tunang. Wow. Tak ada berazam kan untuk tahun ni dari tunang tu jadi kahwin. Aku gimbal, aku tak ada azam. Tak kahwin lah Saya ada soalan. Okey, macam tu kalau dua-dua pihak dah setuju untuk kahwin kan, dah dikira tunang. Macam tu kalau dia break up betul tunang. Betul tunang. Kalau ikut adat tu, mak pengantin lelaki kena datang ke mak pengantin perempuan kena datang ke mak pengantin lelaki, pulangkan cincin. Okey. So dalam dunia law ni je break up je lah. Break up je lah. Dia Cincin tak beli. Ya, mungkin ayat dia awak lelaki yang baik. Saya tak layak untuk awak. Awak terlalu baik untuk saya. Awak terlalu manja untuk saya. Betul. Tak, satu lagi tak. Bila buka topik ni kan, apa awak terlalu baik. Ayat tu Allah jahat lah. Saya rasa ayat tu ayat jahat lah. Tapi sebenarnya benda ni yang apa yang you sebut tadi tu, benda ni juga harapan aku tahu sebenarnya. Betul. Untuk 2023 ni, sebabkan kita return back to the viral thing sekarang ni yang berlaku di dalam social media. Apa dia tu? Aiman curang. Siapa Aiman tu? Donate ke kat TikTok lah? Siapa dia? Dia Aiman tu dikatakan, aku pun dengar macam-macam orang kata dengar sipi-sipi ya cerita Aiman ni curang dengan si girlfriend dia yang dia orang kenal sama-sama di zaman study. Daripada perempuan tu free hair, lepas tu sampailah perempuan tu pakai tudung. Okey, lepas tu lagi sebulan mak nak nikah, ada orang call perempuan tu, pergi ke rumah Aiman sekarang kan. Lepas tu Aiman tengah tidur dengan perempuan lain. Lepas tu satu situasi perempuan tu sampai kat rumah pergi ambush lah, kira pergi terus rush kan. Aiman tu punya tak mau bagi perempuan tu bergaduh, yang si tunang dia tu duduk depan pintu. Hak yang tidur sekali dengan Aiman tu, ni Aiman cekak dia macam ni, tutup mulut tak mau jerit. Jahat gila. Jadi untuk harapan aku 2023 ni kan, banyak sangat kes curang ni. Kami yang tak curang ni duk jadi satu, orang kata apa, kita di label, kita mangsa keadaan. Orang lain punca. Aiman lah ni. Bodoh Aiman. Tak, jadi Aiman secara umum ke apa? Aiman tu. Tapi kalau kita tengok kepada watak, bro, hang nak curang pun agak-agak lah bro. Nama tu tukar sikit. Tak sesuai tu Aiman buat curang. Nama sesuai dia apa? Mana? Zulkarnain. Zulkarnain lagi nama baik sangat. Roy jahat sikit. Halim ke? Halim. Lagi tak sesuai. Tak boleh. Tak boleh.
Halim. Aduh. Jadi itu juga harapan aku sebenarnya untuk 2023 ni. Please, kaum-kaum lelaki jaga martabat lelaki lah. Ya. And macam tu kalau dah mampu nikah terus lah. Sebenar. Dan kalau ikutkan kita berbalik kepada situasi kalau mampu nikah terus tu, benda tu pun kita boleh tengok kepada tahun-tahun sebelum ni. Benda ni dah, kalau kata kita tengok kepada permasalahan sekarang yang berlaku, ramai orang curang dan ramai orang berzina lah kita katakan. Luar nikah. Luar nikah. Disebabkan apa? Disebabkan kewangan yang pada waktu sebelum-sebelum ni tinggi. Dah lah kewangan ekonomi problem. Nak nikah pun inilah mak nenek lah, mak datuk lah. Kenapa selalu saya sebut mak nenek? Tu. Okey, siapa audiens kita yang boleh kira berapa kali dia sebut mak nenek, mak datuk akan dapat hadiah. Syarat dia kena tengok video-video sebelum ni. Tu je syarat dah. Like sekali. Subscribe. Okey, macam bro apa? Pemandangan bro, pandangan view. Pandangan bro. Okey. Benda ni. Tak ada kes jurang ni lah. Bagi aku benda ni tak patut jadi. Sebab dah kalau bosan pun dengan pasangan kan, cakap je lah kata dah bosan nak cawan. Cakap terus tak payah curang. Cakap better kan. Benda simple. Mas mudah itu Ya, lebih baik macam tu. Lebih baik. Daripada dia macam ni tau. Situasi dalam bercinta ni sebenarnya tak dielok. Bukan tak dielokkan, tak digalakkan dalam agama kita. Sebabkan yang bercinta ni dia mengikat seseorang perempuan itu untuk mendapatkan jodoh dia yang betul. Jadi kalau kata kita kata, I sayang you, I try ni, try 11 tahun cinta, gila babi. Lama sih. Lama. Jadi kalau kata hang rasa untuk 3 years tu ataupun 2 years, sebabkan kekangan hang kata okay, aku tengah hustle untuk nak halalkan hang, tapi untuk 2 tahun pertama memang aku tak boleh, aku study ke apa kan. Jadi hang fikir betul-betul, is it hang mau go on dengan benda ni? Kalau kata hang tak mau go on, cakap betul-betul. Jadi untuk Aiman ni tupang. Quote of the day tupang. So okay, macam bro tadi kan, kan just cakap elok kan. Okay, macam tu kalau pihak lelaki A dengan perempuan A tu kan, kira dia bercinta lah lelaki perempuan kan. Okay, macam tu kalau secara tiba-tiba kan banyak kes curang kan, yang tiba dia kata awak dia terlalu baik untuk saya lah, apa semua punca putus lah. Faham tak? Bila dia sebut yang tu kan, sekali lelaki tu dia macam meroyan sejak perempuan tu memang betul dah main lelaki tu berdulu lah. Macam mana situasi ni, macam mana? Sebab banyak kat kes curang yang saya duk dengar kan, duk lalu kat TikTok apa semua. Semua yang macam lepas break up lelaki tu dapat tahu sebenarnya dia bukan saya nak seksis apa tau, bukan saya nak salahkan perempuan saja. Sama lah lelaki perempuan sama lah. Sama-sama suka. Macam tu perempuan tu dah ada lama, kalau lelaki tu dah ada lama awet kan. Macam mana situasi? Actually kan, yang lagi sakit Actually kan yang lagi sakit bila dia baru dapat tahu lepas dia break up. Yang tu lagi sakit. Perit mat yang tu. Kalau dia tahu masa dia tengah bercinta lagi, tu dia sakit lah. Faham? Aiman bodoh Aiman. Aiman ni so situasi Aiman ni lepas macam mana? Lepas depa break up kan sedang bercinta. Sedang. Aiman ni tunang. Lagi sebulan untuk dia orang dirikan masjid. Tapi masjid yang dia orang dirikan tu dengan kontraktor yang murah. Roboh. Tak lepas. Tapi aku rasa Aiman tu tak puas tau. Apa? Dia nak kahwin 5. Oi, 5 Dah, tapi yang menarik dalam situasi Aiman ni, benda ni bukan harapan lah untuk 2023 untuk netizen di luar sana. Teruskan kreatif anda. Sebab dalam situasi Aiman ni, netizen yang paling kreatif. Netizen banyak attack dah. Lepas tu yang da'i, lepas tu yang ustaz yang curang sebelum ni. Da'i Said? Bukan. Da'i Cik Man. Tak tahu lah yang ustaz tu lah. Tu Piu. Apa? Piu. Farhan lah. Piu Farhan. Itu Piu ke Da'i? Da'i kan? Da'i Farhan. Yang aku tak boleh belah komen seorang hamba Allah dia komen Da'i Farhan, now you can go. It's my turn untuk rakyat netizen benci aku. Faham tak? Faham.
Maksudnya situasi sebelum ni curang berlaku, dia dah tak jadi sebagai pengajaran tau. Kalau aku tengok orang hantam Piu Farhan tu gila-gila bab tapi hang jadi macam tak jadi satu benda yang sentuh hati hang untuk tak buat benda tu. Malahan hang buat lagi teruk. Lagi sebulan nak menikah. Tapi kita kena berbalik kepada situasi-situasi yang kita bersembang tadi tu. Ali sebut yang you sebut yang perempuan si perempuan tu suka sama suka. Ali sebut apa lagi tadi Ali sebut? Sebut apa dia? Lepas break up. Okey, jadi kita berbalik kepada situasi tu, benda ni kita patut ubah keseluruhan untuk bawa ke 2023 ni. Untuk bawa ke 2023. Ya, betul. Sebab Setuju. benda ni contohlah, saya bukan nak betulkan Aiman. Saya geram juga dekat perbuatan yang dia telah buat tu, tapi kita tak tahu cerita betul. Jadi kita tak naklah menghakimi terlalu awal. Jadi kita fikir satu situasi, Aiman curang rupanya masa duk bercinta, si hak yang dia punya tunang tu duk hentam pom. Yang Aiman curang tu adalah penenang dia. Mana kita tahu. Boleh jadi. Tapi kan kalau kita tengok balik, Aiman ni baru tunang. Yang hak baru kahwin yang doktor tu, nama apa? Kantor rumah. Oh ni yang doktor kat tepi tu. Apa dia? Itu nama dia. Tu kahwin dah kan? Itu kahwin dah. Tak padan dengan rambut kat tepi tu. Doktor apa tu? Saya lupa doktor apa. Tapi doktor tak rambut kat tepi. Doktor apa? Sakai mudah kat tepi. Tapi nama-nama dia nama-nama Melayu lah. Confirm Memang orang Melayu lah. Bukan nama Melayu, memang orang Melayu. Senang. Lawak sebab apa bro? Ada stereotype tu. Sebab apa? Tak, sebab kalau doktor tu contoh macam bagi aku lah, nama Najmi tu nama Melayu lah. Najmi, Faiz. Kalau nama dia macam orang panggil apa? Zarif tu dia nama lebih western sikit international sikit Kalau duduk di South Africa, Amerika. Sana betul. Tapi kalau kita tengok situasi sekarang ni, apa yang kita berborak dalam Aiman curang, Doktor Piu Farhan, minta maaf kita orang sebut nama, tapi kita perlu sebut. Okey. Jadi benda ni kita dapat information ni melalui hiburan. Okey. Kalau kita untuk hiburan punya 2023 lah yang ke depan incoming. Dalam 2 days lagi kita akan masuk 2023. Alright. So untuk hiburan, apakah yang hampa target ataupun hampa nak dalam hiburan ni perlu ada perubahan? Saya rasa kalau macam saya kan, daripada kualiti filem di negara kita kot. Contoh? So Mat Kilau ialah batu loncatan untuk production lain mula step up the game. Faham maksud saya? Faham. Untuk 2023 ni biar nak kata apa? Biar elok filem-filem kat Malaysia ni. Biar rasa orang rasa worth it nak pergi tengok. Daripada filem-filem cinta berbodoh yang paling baru, minta maaf tapi saya terpaksa sebut Hantu Tenggek. Kata apa tu? Hantu Tenggek filem siapa Prof UiTM? Prof Madia. Prof Madia. Apa dia atuk dia? Tempat saya sebut Prof UiTM tu je lah. Dia baru-baru ni dia buat keluar filem Hantu Tenggek lah. Oh lah, biasa typical orang Melayu yang suka cerita hantu lawak berbodoh ni suka cerita tu. Tapi Hantu Tenggek tu tak silap kita, tak silap aku lah. Hantu tu adalah kita punya talent sebelum ni. Siapa? Kamal. Bukan talent yang berlakon kita punya video kau. Jangan sebut nama. Ikut. Ikut. Okey, faham. Sebab aku pernah tengok behind the scene yang dipost oleh dia. Okey. Jadi untuk use tanya, sebab kita tak pernah tengok cerita tu. Jadi bila use kata Hantu Tenggek adalah satu filem yang use patut sebut, satu filem kita kata sini lah. Nak kata sampah rasa macam teruk kot. Kita guna bahasa Zavlog sampah guna bahasa Zavlog. Zavlog sampah. Sawang. Filem Sawang. Filem yang berhabuk. Okey. Jadi aku rasa memang tak salah sebutan apa yang you mention tu, sebab yang dilakonkan tu adalah one of our talent. Betul. Lepas satu gitu lah, movie kat Malaysia ni tolong jadikan Mat Kilau tu sebagai idola. Mat Kilau tu walaupun orang komen kata bergegak teruk lah apa, tapi
Mak level filem tu lain baik dengan filem-filem lain. Lepas tu satu lagi macam apa ni sekadar saya nak tanya. Hampa 2023 hampa still nak layan ke filem-filem gangster? Faham tak filem Malaysia? Klise gila. Klise. Buat filem gangster, daddy ku gangster pun macam Kalau Allah. filem gangster tu diarahkan oleh Samsul Yusof, kita tengok Tak juga. Kalau macam saya rasa Tak juga. banyak sangat. Sebab bukan aku nak merendahkan Samsul Yusof, tapi seseorang manusia tu dia juga ada batas dia. Batas pemikiran, batas pergaulan, okey. Jadi untuk batas pemikiran Samsul Yusof ni, dia dah sampai satu level yang movie dia dah patutnya extraordinary lah. Yang dia kena amazing lah. Macam dia buat Mak Kilau sebagai batu loncatan. Betul. Okey, jadi kita tengok Mak Kilau, satu filem yang menarik, tapi biasalah yang orang komen tu dia orang bukan dalam industri kita. Jadi dia orang komen bergegak lah apa semua. Kalau tengok kepada apa yang kenyataan dibuat oleh Samsul Yusof cakap kata production yang sediakan video untuk jalankan filem ni, equipment iaitu studio Kembara, kamera dia tu bukan staraf kamera scope production. Ya, betul. Jadi tapi Samsul Yusof cuba sampaikan yang terbaik. Kalau ikutkan level Samsul Yusof ni dah tinggi. Dia nak berpatah balik kepada cerita gangster, memang aku tengok jam lah. Daripada KL Gangster 1 duk elok-elok, Samsul Yusof botak, main kedua jadi rambut panjang pula. Lepas tu dia pilot ke Abang Long Fadil, sehari storyline dia lain sikit, lari sikit macam Multiverse lah. tak tahu dia sunan dia buat tu, saya tahu minat. ikut Marvel. Lepas tu satu lagi kuasa production kat Malaysia pun buat based on crowd. Apa yang orang Malaysia nak. Market. Contoh baru ni keluar apa, Rempit. Dah Rempit. berapa tahun dah disambung. Sometimes yang tu pun terfikir juga. Level yang diangkat, yang disanjung, okey, dia orang ni tinggi tau. Kita angkat, kita sanjung. Lepas tu bila berbual ataupun berwawancara, kita ni berkarya dalam bidang seni. Dia jadi macam kalau western punya production turun mai tengok kita punya production, dia orang akan geleng kepala. Tu. Betul. Macam filem Rempit tu lah. Apa dia mat. Tak lawak tu filem-filem macam tu. Tengok dah. Saya ingat gitu. Saya tengok yang dulu punya. Okey, cuba bayangkan filem Rempit tu semua orang boleh tengok, tapi starting scene dia bromance dengan awet dia. Macam mana filem Malaysia ni? Lepas tu budak-budak Rempit Malaysia Budak tengok. Rempit Malaysia suka. Tengok. Lepas tu satu lagi, saya filem Rempit, saya bukan apa. Saya malah nak merisikokan dompet saya untuk pergi tengok filem-filem macam ni. So saya dengar review Zavlog. Zavlog bagi tahu untuk apa dia wujudkan filem ni, faham? Rasa rugi lah. Untuk apa tujuannya Rempit dua ni? Bukan asalnya watak Farid Kamil tu mati lah. Kan? Macam tiba-tiba hidup balik. Ada anak. Aduh. Tapi kita tak tahu, sebab itulah orang, minta maaf saya cakap lah, inilah production Malaysia. I ada some budget, you nak buat filem apa? Kita sambung balik lah Rempit. Tapi you mati lah kan? Alah, Madi terhantuk mah. Sing kubur tak ada pun. Jadi boleh je buat Madi sedarkan di hospital, diselamatkan oleh kawan dia. Lepas tu ada anak pinak, dah ada anak pinak hampir Rempit balik bawah. Lumba balik. Pening tu. Beli wai syukur. Motor baru buat tu. Aduh. Jadi kalau untuk filem production Malaysia, okay, kita pergi ke luar negara dulu, dan baru kita masuk ke Malaysia. Masuk Malaysia balik. Pergi luar negara dulu, masuk Malaysia balik. Yang tu sebenarnya kalau untuk brand, benda satu strategi yang bagus. Okay. Kita pergi kepada luar negara, filem apa dan genre apa yang terbaik dan yang paling hampa rasa epic gila? Untuk sepanjang 2022 ke ataupun apa yang kita nak? Sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Apa dia? Banyak. Banyak. Filem apa? Tak kisah. Tak kisah genre whatever. Contoh macam aku, okay, kalau genre yang aku tak tahu ni genre apa, tapi kalau filem yang bagi aku suka tengok filem yang suka berfikir. Okey, faham. Macam dia ada teka-teki, dia ada riddles, dia ada apa benda yang dia perlu selesaikan misi dia. Memang aku suka gila babi lah. Okey, maksudnya dia berjaya membawa audiens sekali dengan watak tu lah. Kalau untuk satu series yang memang best bagi aku aku memang layan Mission Impossible lah. Mission Impossible. Dari awal lah. Dari awal. Faham? Sebab apa? Sebab pelakon tu sendiri ke sebab apa? Bukan sebab Tom Cruise lah. Sebab? Tapi sebab kan
cerita yang dia create tu, permasalahan yang wujud dalam filem tu kita tak expect tau. Dengan ada dia sebut benda tu macam real loh, FBI, CIA depa play apa semua. Lepas tu cara Tom Cruise selesaikan masalah tu. Kalau contoh macam filem Melayu ni, alright tuan, kita baru dapat maklumat tuan. Okey, suspek sekarang berada di lokasi sekian-sekian tuan. Okey, tak apa, kumpulkan tim, bagi tahu intel, nanti kita turun. Dia situasi macam tu tau. Okey, sorry saya mencelah. Sebut filem ni, saya tak tahu orang angkat sangat filem Air Force Dia beza filem Top Gun. Macam mana captain tu bagi arahan dekat tim dia. Rasa macam meremang saya dengar. Apa yang Air Force yang macam mudah gila. Dia panggil semua orang, dia bagi arahan. Okey dah, empat sekarang. No, tak gerun langsung rasa. Tak meremang langsung bulu dia ni. Air Force. Tu tak geram tu. Tak, scene yang tu ada scene dia nak kata dia nak pergi selamatkan askar dia kan. Belum semudah itu je kau planning ni. Sebab Zavlog pada sebut benda ni, Zavlog kata mudah gila planning. Macam ni better orang lain boleh buat planning macam ni. Faham tak? Beza dengan Top Gun, kita rasa macam feel dia macam Aku rasa reference ni pun berdasarkan Malaysia punya situation. dia main situ lah. Bagi faham lah. Jadi situasi contohlah, kita tengok nak compare kan kedua scene yang berada di scene Malaysia dengan scene Mat Saleh lah. Contoh, bukan aku nak agungkan Mat Saleh, tapi dia orang sediakan untuk benda ni hiburan Mat. Nak berhibur, hang kena cari yang paling terbaik. Jadi aku pilih untuk production luar sana. Jadi contoh macam situasi, okey, kenapa kau curi benda tu? Kami dapat maklumat yang kau curi, kau ada dengan suspek. Aku macam simple gila cara hampa hugut dia tu kan. Kalau kata tengok Mission Impossible kan, dia lari dengan mamat tu, Ethan lari dengan kawan yang penjahat tu kan, lari liga-liga kan. Ethan terjun lubang, dia pun terjun lubang, sedap-sedap. Ethan kata, Ethan tengok dia nak tumbuk Ethan, pum, ada kaca. Faham? Memang benda tu kita tahu dia punya intense rising dia tu menaik ke muncak, dah dia ada plot twist yang smart. Betul. Itu best. Yang tu yang layan tu. Kalau macam saya tak tahu sebab apa, tapi satu filem ni dia memberi impact yang besar kepada saya, sebab lepas saya keluar pada wayang, saya rasa saya lah watak utama filem tadi. Apa nak tahu filem apa? Despicable Me. Filem The Batman. Saya keluar kan, saya berjalan tu, saya berjalan serius lah. Saya pandang orang, saya Musuh tak mau? bukan. Faham tak? Saya keluar tu, saya rasa macam saya ni Batman tau. Saya duduk diam, saya tengok kat Mas Central, saya tengok kat bawah, saya rasa macam aku rasa aku perlu selesaikan jenayah-jenayah di bandar ni. Terjun nak? Kalau terjun saya bukan Batman lah. Kalau Batman kan selalu dia macam Ya. Tapi saya tak ada. Kalau saya terjun, saya bukan Batman lah. Faham tak? Benda tu sampai saya bawa motor kan, nama theme song lagu tu Something in the Way tau. Sampai saya bawa motor kan, ada sekali saya buat kat highway tau. Bila saya bosan kan, saya akan tunduk sambil saya nyanyi lagu tu dalam kepala otak dia. Saya macam aku Batman sial. Walaupun motor Chris ya. Faham tak? Saya tak tahu, satu lagi filem Batman sama macam Mission Impossible, macam bro cakap kriteria tadi. Ada riddle yang perlu dia selesaikan, sebab watak jahat dia Riddler. So macam-macam teka-teki dia nak selesaikan kes-kes sepanjang nak bertemu ke Riddler kan. Ada pembunuhan apa semua, dan Batman ni sendiri kalau ikut watak asal dia memang seorang detektif. So memang filem ni dia buat saya rasa meremang apa semua cukup, sebab dia gambarkan Batman ni betul-betul seorang detektif yang profesional. Faham tak? Walaupun benda tu dah ganggu mental dia still boleh control dia. Saya rasa macam wow gila. Filem Batman 2022, bukan Batman dulu Batman yang tahun ni syok gila. So saya mengharapkan filem-filem macam ni lagi akan datang, supaya faham tak? Sambil kita tengok, sambil kita boleh berfikir dengan watak utama kita. Ya. Apa lagi misteri yang dia perlu pi kan? Sebab apa? Kita rasa macam syok. Tapi yang kita sekarang ni kita masih dalam skop hiburan. Okey. Aku nak petik sikit daripada ayat you tadi tu. Aku dengar lagu apa lagu apa? Something in the Way. Something in the Way tu lagu pasal Nirvana. Nirvana punya lagu. Lagu theme song untuk Batman. I see. Kalau untuk lagu-lagu ni, is satu-satu benda yang dalam hiburan juga. Okay. Kalau untuk 2023, what do you expect untuk industri lagu Malaysia? Industri muzik lah. Industri muzik. Saya minta maaf. Sebab bagi aku kalau kita tengok tahun-tahun sebelum ni kan,
terlalu banyak sangat anugerah muzik. Okay. AL, AIM, banyak sangat. So bagi aku kan, tak ada satu anugerah yang kata boleh angkat. Macam kat luar kan dia ada satu anugerah apa panggil? Oscar. Oscar yang boleh diangkat. Kat Malaysia ni macam-macam anugerah, meletup lah, ni lah. Anugerah sendiri lah. Banyak sangat okay, anugerah. Faham. Maksudnya tak ada satu anugerah yang betul-betul special. Yang betul-betul orang kata macam World Cup. Level World Kalau Cup untuk rank AJL dengan AIM mana paling tinggi? AJL. Aku rasa sama. AJL. Bukan AIM. Sebab AIM anugerah industri muzik. AIM. AJL anugerah juga juara lagu. AJL sebab dia ada episod dia ada beberapa minggu dia kan nak ke AJL kan. Lepas tu ada lagi ASEAN Music tu. Asia apa? Itu dah level Asia lah. Cuma tu lah, sebab banyak sangat. dia terlampau banyak kan. Macam Abang kata tadi, dia tak ada satu World Cup untuk lagu. Untuk di Malaysia lah. Kalau di dunia Grammy Award lah. Jadi kalau kata contohlah macam di luar negara, penyanyi itu diklasifikasikan. Ayat aku Allah. Klasifikasi ya. Untuk 2003 kita kena improve. Okay. Penyanyi kat luar tu kita boleh kategorikan dia sebagai the best singer sebabkan dia punya awards yang dimention oleh Aman. Tapi Malaysia bukannya awards. Sebab kalau dipikir macam ni Datuk Siti Nurhaliza penyanyi terbaik Malaysia. Sebabkan sebabkan dia punya lagu yang banyak. Bukan, sebabkan dia dapat anugerah yang banyak. Dan sebabkan dia dapat anugerah banyak, sebabkan dia mempunyai album yang banyak. Jadi dia ada banyak lagu yang untuk dipertandingkan. Faham? Jadi kalau kata kita tengok kepada luar negara, the best singer untuk aku is Celine Dion. Celine Dion lah. Celine Dion yang lagu Titanic tu. Oh, tahu. Macam bro? Tak tahu. Bro minat lagu apa? Tak tahu. Dia tak sebut ya. Tak sebut lagi. Aku nak sebut di Industry Baby, tak mau sebut. Industry Baby ya? Lil Nas X. Lil Nas X. Okay. Tak, bukan lah. Sebab apa? Aku minat Eminem lah. Oh, ni apa Eminem. Memang all time lah. Boleh lah. Kalau Caman Linkin Park. Linkin Park lah. Linkin Park. Dia tak main bola kan? Dia tak main bola kan? Bukan? Siapa? Ada Pak Josong. Bukan. Okay, bro minat Lil Nas X ke minat lagu tu saja? Eminem silap. Eminem silap. Minat Eminem sebab dia ke sebab certain lagu saja? Minat dia. Sebab kadang lagu dia buat keluar tu kan macam bagi cerita kita kan. Dia macam storytelling punya rap lah. Sebab jenis aku suka lagu yang ada cerita. Yang bukan macam sayang I love you. Yang tu lagu tu baru cerita. Sayang I love you. Apa benda Kenapa engkau tak bagi tahu awal-awal cerita? Mengapa awak betul? Kenapa? Okey, saat cuba kita bedah lagu Combi tu. Mengapa awak tak cakap dari mula? Tu story ya tu. Tapi cara penyampaian dia baik. Dia buat buku. Bukanlah. Dan itu yang aku maksudkan sekarang ni, hiburan Malaysia lagunya lebih kepada benda yang tak apa-apa. Dan sebab contohlah kita tengok kepada lagu-lagu dulu lah, lagu SM Salim. Ku bermohon kasih, ku bermohon sayang kan? Cara dia nak sampaikan satu benda yang dia nak memohon tu, untuk dia merayu dengan emosi benda tu, walaupun suara SM Salim tak perlu be high pitch pun, tak perlu be beats. Kalau tak aku swipe tak perlu pun dia pergi beats yang kau-kau. Tapi cara penyampaian dia, quality lyrics, jadi benda tu satu benda yang akan melekat sampai bila-bila. Okey, betul. Satu lagi kan lagu lama-lama kan dia banyak berunsur ketuhanan. Okey, kalau tak banding lagu lama lagu baru okey, kita tengok tajuk saja. Cuba bayangkan nama tajuk dulu. Nama tajuk lagu dulu, Taman Astakona. Taman Astakona. Lirik dia pun dah macam mana lirik dah? Saya lupa dah. Lirik dah macam mana? Di Taman Astakona. Tak. Dia sebelum tiba-tiba menyepi dia. Lebih kurang macam tu kan.
TikTok lagu sekarang. Mengapa awak tak cakap dari mula? Kita nak bantu Beza kualiti dulu dengan lo. Tak, sebab untuk yang you tanya tu beza kualiti tu, kita berbalik kepada market interest. Sebab sekarang ni Malaysia banyak ikut Indon. Ya, betul. Dan kita kena faham kenapa Indon buat lagu Wong Kong Ngeneng dia pun main beats tau. Dan Indon ni dah memang orang kata apa, signifikan dia memang dah pi kepada dangdut. betul. Tapi kita Malaysia nampak depa buat lagu ni kopi susu. Kopi susu. Jadi macam kopi ko. Jadi situasi tu kita dengar memang dangdut elemen tu masih tak ditinggalkan. Cuma lirik sajalah kita tak faham. Dan gaya dia bawa tu, walaupun remix pun benda tu masih cantik tau. Sebabkan view yang mencanak, dia punya populariti dia meningkat. Jadi pelopor-pelopor industri muzik Malaysia ni kira okay, next round kita buat lagu muzik yang macam ni. Betul keluar lah. Kalau tak aku swag apa otak dia. So okay guys, kita berehat sebentar. Kita swag. Kita swag dulu Sat. That's right. Rehat dulu. Terbaik Podcast. Ciao. Oh ya. Mat laksa tu sendiri ya. Okay, kita tahu itu kalau kita nak dibandingkan dengan cerita-cerita yang power, yang gempur. Puas tengok video tadi? Nak lagi? Jangan lupa like, subscribe dan share. Plus share sikit komen korang kat pengen komen.